ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى،
الأعمال. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tahulah kita nak melafazkan rasa syukur kepada Allah. Berterima kasih kepada insan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita segala-galanya, tuan-tuan, segala-galanya di bumi Malaysia ini. Dalam keadaan COVID-19 melanda dunia sekarang ini, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah di Malaysia pun keadaannya agak membimbangkan, tetapi alhamdulillah pada keseluruhannya kita dapati insya-Allah sebagaimana yang dijangkakan, sebagaimana fokus mengatakan dalam pertengahan bulan September akan datang ini grafnya akan menurun dan merata begitulah insya-Allah. Dan kita harapkan tuan-tuan prediction ini berlaku, fokus ini akan berlaku di mana kita akan dibebaskan daripada benda yang sangat-sangat ditakuti sekarang ini, iaitu COVID-19, terutamanya varian Delta, Alpha, Beta, Lambda dan berbagai-bagai lagi yang sedang menghantui masyarakat dunia sekarang ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi penduduk dunia sudah pun mati 4.3 masuk 4.4 juta, 4.4 juta tuan-tuan dan puan yang sudah pun mati oleh kerana COVID-19 ini dan sebagainya. Dan kita di Malaysia hari ini pun satu angka yang besar, 22,000 lebih tuan-tuan dan puan jangkitan baru. Sementara kematian pun dah mengatasi 200 orang, lebih daripada 200 orang hari ini, insya-Allah. Jadi apa yang kita nak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tuan-tuan dunia dilanda oleh COVID macam tu, tapi di Malaysia ini alhamdulillah perkhidmatan kesihatan perubatan masih terjaga. Perkhidmatan kesihatan dan perubatan kesihatan terutamanya tuan-tuan dan puan masih dapat menampung, insya-Allah. Tadi saya dengar dalam TV tuan-tuan dan puan semasa kita nak buka puasa tadi, kita dengar macam mana pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah mengatakan persediaan bukan saja untuk kali ini, musim ini, tapi persediaan sudah dibawa kepada yang akan datang. Kalau misalnya keadaan semakin buruk, insya-Allah persediaan dari segi logistiknya sudah pun disediakan untuk menghadapi kalau timbul keadaan yang lebih buruk daripada apa yang berlaku sekarang ini. Jadi tuan-tuan dan puan, di Malaysia ini agaknya berbeza dengan negara di Latin America, negara di Eropah dan sebagainya. Negara di Afrika misalnya, tuan-tuan dan puan, mereka tidak ada kemudahan-kemudahan sebagaimana kita ada kemudahan. Mereka tidak ada hospital macam mana kita ada hospital. Mereka tidak ada klinik macam mana kita ada klinik. Mereka tidak ada pusat-pusat perlindungan macam kita ada pusat perlindungan, tuan-tuan dan puan, untuk kita menampung teman-teman yang dijangkiti oleh COVID-19 ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan, dan kita paling bersyukur lagi kita frontliners, tuan-tuan. Frontliners dah hampir 2 tahun. 2 tahun dah, tuan-tuan dan puan, termasuklah teman-teman yang berkhidmat perubatan dan kesihatannya, doktornya, nursesnya, pembantu nursenya, hospital assistantnya dan semua sekali, tuan-tuan dan puan, dan mereka yang berada di lapangan yang sedang menyuntik, buat suntikan vaksin dan sebagainya, yang tuan-tuan dan puan mereka bekerja round the clock sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Termasuklah polis, termasuklah tentera, termasuklah bomba dan berbagai-bagai lagi, tuan-tuan, rela dan sebagainya yang telah memberikan tumpuan kerja
yang tidak berbelah bagi kepada tugas untuk menghadapi ancaman COVID-19 ini. Kita berdoa dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya teman-teman di frontliners ini, tuan-tuan yang di frontline ini akan terus committed. Sebab kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka selamat, keluarga mereka selamat walaupun ada di antara mereka yang tumpas dalam peperangan menentang COVID-19. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala siapa juga tuan-tuan yang meninggal kerana COVID dan tidak COVID pun kita doakan supaya mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita menghadapi daripada kategori 1, kategori 2, kategori 3, 4, 5 dan sebagainya tuan-tuan dan puan, insya-Allah penderitaan yang mereka tanggung itu menggugurkan dosa-dosa mereka. Akhirnya mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai insan yang sudah tidak berdosa lagi agaknya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan mari kita doakan tuan-tuan, doa saya doa siang malam pagi petang. Bukan saja untuk diri kita tuan-tuan dan puan, untuk keluarga terdekat kita, untuk keluarga yang jauh daripada kita, untuk jiran tetangga masyarakat dan kita doa kepada seluruh umat dunia ini, terutama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan perlindungan daripada ancaman daripada musibah COVID-19 ini dan lagi lain musibah tuan-tuan dan puan. Banjir di sana sini, hutan terbakar di sana sini tuan-tuan dan puan, kita lihat tuan-tuan dan puan bagaimana di Afrika mereka bergaduh kerana tidak ada air dan sebagainya, sementara teman-teman kita di Malaysia ni tuan banjir pula sekarang ini. Untuk pengantar tuan-tuan dan puan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usam Datuk Badarudin yang malam ini bersama dengan saya tuan-tuan membincangkan tajuk yang saya bacakan tadi tuan-tuan dan puan, kerana banjir, terperangkap dalam banjir baru sekejap tuan-tuan. Sebelum pun kita memulakan sembahyang Isyak tadi, dia telefon, dia tak dapat menyertai pada malam ini kerana terperangkap dengan banjir. Apa pun tuan-tuan, kita doakan teman-teman di utara, teman-teman di Kedah dan di mana juga kawasan-kawasan yang dilanda banjir sekarang ini, supaya mereka dapat insya-Allah diselamatkan. Kalau tidak ada kehilangan jiwa, tidak ada kehilangan harta benda dan sebagainya dalam kita menghadapi cubaan ataupun musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Tuan-tuan, malam ni sepatutnya kita berbincang mengenai tuan-tuan fenomena ataupun kufur nikmat tuan-tuan, kufur nikmat. Macam mana kita syukur nikmat tapi yang ni kufur nikmat, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bacakan ayat tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dua perkara tu, two poles. Satu, kalau kamu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat-nikmat kepada kamu. Kalau misalnya kita senang, dimewahkannya lagi, kita diselesakan lagi, tuan-tuan, dipermudahkan lagi kita dalam hidup ini kerana kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rezeki kita tuan-tuan nampak sempit, insya-Allah dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, nampaknya semakin hari semakin lapang pintu-pintu dan ruang-ruang rezeki yang diberikan kepada kita. Kalau kita sakit, insya-Allah tuan-tuan, sekarang sakit, penyembuhan akan berlaku. Kerana kita tuan-tuan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kufur nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang menyentuh tentang kufur nikmat ini tuan-tuan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kalau kufur kepada nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kamu, yang menunggu kamu ialah azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih, masya-Allah tuan-tuan. Apa yang menunggu kita tuan-tuan kalau kita kufur pada nikmat, tidak bersyukur kepada nikmat, kalau kita derhaka kepada Allah atas nikmat yang diberikan, kalau kita tidak menjadikan nikmat-nikmat Allah itu sebagai ruang untuk kita memikirkan keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya tuan-tuan dan puan, kita memalingkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memalingkan diri daripada salat, memalingkan diri daripada amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan, memalingkan diri daripada kerja-kerja agama, memalingkan diri daripada masjid dan surau, memalingkan diri daripada majlis ilmu dan sebagainya. Ini adalah tanda-tanda kekufuran kita kepada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Apa ancaman Allah? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kamu kufur kepada nikmat-nikmat yang ditumpahkan kepada kamu, yang menunggu kamu ialah azab yang sangat pedih. Para penonton yang hormati sekalian, masya-Allah, kita harap kita tak masuk dalam kumpulan itu. Tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan satu hadis pendek daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Hadis itu menyebutkan ada dua kenikmatan, tuan-tuan, ada dua kenikmatan yang diberikan kepada kita, tuan-tuan dan puan, tapi kita menikmati kenikmatan itu dengan mengkufuri nikmat tersebut. Apa dia, tuan-tuan dan puan?
Ada dua kenikmatan, kebanyakannya manusia tertipu dengannya. Dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu dengannya. Apa kenikmatan yang pertama? Kesihatan. Yang kedua ialah masa lapang. Kesihatan. Yang kedua ialah masa lapang. Saya bacakan lagi. Ada dua kenikmatan, kebanyakannya manusia tertipu dengannya. Dua kenikmatan. Kebanyakan manusia, termasuk saya, tertipu dengannya. Pertama, nikmat kesihatan. Yang kedua, nikmat masa lapang. Para penonton yang hormati sekalian, ambil nikmat kesihatan, Masya Allah, tuan-tuan. Ada orang, ada sahabat saya, tuan-tuan dan puan, ada sahabat saya yang dah berpindah daripada tempat saya ini, Taman Tuna Teman ini, dia pergi mengalir ke Sungai Buloh di sana. Kerana rumah yang lebih selesa, rumah yang lebih besar dan sebagainya, untuk menampung cucu-cucu dan anak-anak. Anak-anaknya sangat berjaya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah bekas kaki tangan kerajaan, pegawai kerajaan, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Tapi kerana nampak gambaran dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umurnya dalam 78, 79, 80 begitulah, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Kerjanya, tuan-tuan dan puan, rumah saya dekat dengan masjid. Dia dulu adalah jiran saya, tuan-tuan. Walaupun dia lebih jauh sikit daripada masjid dibandingkan dengan saya. Tapi orang yang mula-mula sampai di masjid ialah dia. Dia dah pencen. Orang yang paling akhir sekali meninggalkan masjid ialah dia. Tuan-tuan. Apa dia buat? Dia datang, tuan-tuan. Dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dia sembahyang sunat-sunat yang lain. Sunat sebelum zuhur ke, sunat sebelum asar ke, sunat selepas maghrib ke, sunat sebelum isyak dan selepas isyak, sunat sebelum subuh dan sebagainya. Dia orang yang pertama datang dan dia orang yang terakhir meninggalkan masjid. Selepas dia mengikuti imam sembahyang berjamaah berimam, setelah berwirid, setelah doa dibacakan, imam bacakan doa, dia bersama-sama mengaminkan doa. Apa dia buat, tuan-tuan? Dia akan sembahyang sunat. Lepas tu dia ambil rehal. Dia ambil satu rehal, dia ambil Quran besar. Kat masjid ni banyak Quran besar, tuan-tuan. Quran besar, saiz besar. Saiz A3 kali, lebih daripada A3 punya saiz, tuan-tuan. Mula rehal, cari satu tempat bersandar, dia pun bersandar. Apa dia buat, tuan-tuan dan puan? Hari-hari, tuan-tuan. Never miss, hari-hari. Satu hari, tuan-tuan, dia khatam Quran 5 juzuk. Tiap kali lepas solat 1 juzuk, lepas solat 1 juzuk, lepas solat 1 juzuk, lepas solat 1 juzuk. Tuan-tuan dan puan, 5 kali solat, 5 juzuk satu hari. Hari yang ke-6 khatam Quran, hari yang ke-6 khatam Quran, hari yang ke-6 khatam Quran. Masya Allah, tuan-tuan. Maknanya 1 bulan 5 kali khatam, tuan-tuan. 1 bulan 5 kali khatam. Masya Allah. 6 kali khatam. Kalau 5 juzuk satu hari, 5 kali 6, 30, tuan-tuan dan puan, 6 kali khatam. Sebulan 6 kali khatam. Ada di antara kita tidak khatam sekali pun dalam seumur hidup. Ada kita tidak khatam sekali pun dalam 10 tahun. Ada kita tidak pernah khatam sekali pun, tuan-tuan, dalam sepanjang hidup kita, waktu remaja, waktu dewasa, waktu tua dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, macam mana kawan kita ni, tuan-tuan? Satu hari 5 kali khatam, 5 kali sujud, 5 juzuk, bukan 5 kali khatam, 5 juzuk, satu hari 5 juzuk. Habis saja sembahyang, tuan-tuan, 1 juzuk, 1 juzuk, 1 juzuk, 1 juzuk, satu hari 5 juzuk, 6 hari, tuan-tuan, 6 kali dia dapat 30 juzuk. 30 juzuk, tuan-tuan, insya-Allah. Maknanya sebulan 6 kali khatam Al-Quran. Tuan-tuan, saya nak cerita macam mana kehidupan dia. 80 tahun, tuan-tuan, 80 tahun. Tapi, tuan-tuan, dia boleh bawa kereta. Dengar ceritanya, tuan-tuan, kat kampung asalnya, di Alustar, di Kedah, dia boleh bawa kereta lagi. Umur yang sedemikian, boleh bawa kereta pergi dan balik. Seorang-seorang dia dengan isteri dia. Dia boleh pandu. Saya tanya, di mana dapat kekuatan? Dia jawab mudah aja. Dia panggil saya San aja. Saya Quran San, dia kata Quran San. Masya Allah, tuan-tuan. Tengok dia jalan laju, tuan-tuan. Masuk masjid laju, keluar masjid laju. Kereta di parking tepi jalan, tuan-tuan, dia turun bukit sikit, laju. Macam lipas kudung dia berjalan, tuan-tuan. Saya tanya dia, mana dia dapat kekuatan? Umur 80, 81 agaknya, tuan-tuan. Tapi boleh berjalan begitu laju dibandingkan dengan kita. Umur 50, 60 tak boleh selaju dia berjalan. Apa dia jawab? Quran, San. Dia kata Quran. Quran juga, tuan-tuan. Anaknya semua berjaya, tuan-tuan. Semua profesional. Accountantnya, doktornya, lawyernya.
Salah seorang anaknya accountant bekerja di Madagaskar, tuan-tuan. Di Madagaskar di sana, tuan-tuan. Kebanyakan anaknya bekerja di Saudi, di negara-negara Arab yang lain, tuan-tuan, menjadi profesor dan sebagainya. Masya Allah. Kenapa, macam mana dia boleh berjayakan anak-anak itu? Kita tanya dia. Jawabnya, Quran, Ustaz. Quran, tuan-tuan, Quran. Tengok muka dia, tuan. Bercahaya-cahaya muka dia. Agaknya itulah yang disebut dalam Al-Quran, tuan-tuan. Quran menyebut, tuan-tuan dan puan, di muka mereka, nampak di dahi mereka, tanda-tanda mereka sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, tuan-tuan. Bercahaya muka dia. Cahaya Al-Quran, cahaya sujudnya, cahaya sembahyangnya, cahaya infaknya, cahaya sedekahnya, cahaya dia bekerja untuk agamanya, cahaya perjuangannya, cahaya amalan ibadatnya, bercahaya-cahaya. Masya Allah. Ini dia, tuan-tuan. Jadi maknanya, apa yang saya nak sebut, tuan-tuan, orang ramai pencen. Dia pencen dan orang ramai pencen. Ada orang pencen, tuan-tuan, mengalir ke padang golf. Ada orang pencen, tuan-tuan, mengalir duduk di kelab. Berceritalah daripada pagi sampai tengah hari. Daripada tengah hari sampai petang. Ada orang, tuan-tuan, ada orang, tuan-tuan, dah pencen, bekerja lagi. Dapat jawatan lagi, dapat jawatan lagi, dapat jawatan lagi. Dia kalau kerajaan dapat jawatan swasta. Pengurusi itu, pengurusi ini dan sebagainya. Ada orang, tuan-tuan, pencen, tuan-tuan, tak ada nak buat apa. Duduk di rumah, tak ada nak buat apa. Tidur pagi, tidur tengah hari, tidur petang, tidur malam, menunggu datangnya malaikat maut, berjumpa dengan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini, tuan-tuan, ini kesihatan. Kesihatan yang diberikan kepada kita. Panjang tadi, tuan-tuan. Yang saya cerita orang tadi, tuan-tuan, yang pensioner tadi, umur 80, tuan-tuan dan puan. Macam mana dia bergerak, tuan-tuan. Macam mana dia bergerak? Macam mana dia menghabiskan masa dia? Masjid, masjid, rumah, masjid, rumah, masjid, rumah. Dan dia terlibat, tuan-tuan. Dia terlibat dalam gerakan-gerakan Islam. Umur 80, terlibat dalam gerakan-gerakan Islam. Aktif dia, tuan-tuan. Inilah dia. Dia tidak mensisiakan kesihatan. Dia sehat. Dia sehat, tuan-tuan. Dengan ceritanya tak pernah masuk hospital pun. Tuan-tuan bayang, hidup sampai 80 tahun, tak masuk hospital. Pasal apa? Tanyakan kepada dia. Macam mana Tuan Haji? Haji tak masuk hospital, tak sakit dan sebagainya. Jawabnya Quran. Quran, Hasan. Quran. Jadi tuan-tuan puan, inilah salah satu mukjizat Al-Quran. Inilah satu kehebatan Al-Quran. Tadi balik kepada kesihatan, tuan-tuan. Kesihatan ni ada 4 perkara, tuan-tuan. Yang pertama, kesihatan fizikal. Kita sihat, alhamdulillah. Saya pun 73 masuk 74. Boleh dikatakan sihatlah. Walaupun mungkin kesihatannya hanya takat 60 ke 70% saja, tuan-tuan. 30% tak sihat, 35% tak sihat. Makan ubat hari-hari dan sebagainya. Penyakit pun banyak, tapi makan ubat, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan. Nampaknya sehingga ini belum adalah yang boleh merengkuk. Walaupun saya pernah COVID, tuan-tuan. Tuan tahu kan, saya pernah positif COVID bulan Februari yang lalu, tuan-tuan dan puan. Tapi alhamdulillah, umur 73, 74, tuan-tuan. Boleh bergerak di sana, boleh bergerak di sini. Boleh setiap malam, setiap pagi jam 7, setiap malam pukul 9 suku, kita bertemu dengan tuan-tuan dan puan. Malam ni namanya Salam Husnul Khatimah. Biasanya 9 suku sampai pukul 10.30. Kita bersiaran dengan tetamu-tetamu kita, profesor, doktor, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, profesional-profesional yang cintakan Islam, menjadi tetamu saya dalam perbincangan panel waktu malam. Pagi pukul 7. Saya ada pukul 7 insya-Allah. Dan saya mempengerusikan, tuan-tuan, 2 orang, biasanya 2 atau 3 orang. Subuh tu, tengok 2 orang, 3 orang. Cerita tentang Islam, berbagai-bagai aspek Islam. Tuan-tuan, yang ini, tuan-tuan boleh tak dapatkan jadual mingguan kita? Tuan-tuan, di mana dapat jadual mingguan? Dalam Telegram. Jadi tuan-tuan yang belum join Telegram, joinlah tuan-tuan. Join Telegram kita. Tuan-tuan akan merasakan sesuatu yang tak tuan-tuan jumpa dalam Telegram yang lain. Kontennya, tuan-tuan dan puan, penuh, syarat dengan hal-hal agama, dengan elemen-elemen unsur-unsur agama. Al-Qurannya, hadisnya, kata-kata ulama'nya, kata-kata hikmatnya. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah ulasan-ulasan mengenai peristiwa-peristiwa yang berlaku diulas daripada sudut akidah, daripada syariah, dari sudut akhlak. Tuan-tuan, hal Islam yang berlaku di seluruh dunia. Ada video-video di dalam tu nanti, video-video ringkas. Ada 2 minit, ada 3 minit, 4 minit, 5 minit dan sebagainya. Dalam bahasa Inggeris ada, dalam bahasa Melayu pun ada, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Itu Telegram kita. Jadi tuan-tuan dan puan, download Telegram dan pergilah kepada dia punya link dia, Anjung Husnul Khatimah. Download Telegram,
pergilah kepada linknya Anjur Sulul Khatimah. Jadi tuan-tuan, jadual mingguan kita ni ada dalam Telegram, ada dalam Facebook, ada semua tuan-tuan. Ada dalam Instagram, ada tuan-tuan. Insya-Allah jadual kita ada. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan boleh dapatkan insya-Allah untuk tuan-tuan dapat mengikuti program-program kita seterusnya insya-Allah. Tuan-tuan balik daripada kesihatan. Dan kita kesihatan tuan-tuan, kesihatan fizikal ni. Masya-Allah tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan para penonton yang saya muliakan sekalian ni, alhamdulillah kita sihat dibandingkan tuan-tuan pergi bahagian onkologi, bahagian kanser tuan-tuan pergilah tuan-tuan pergi Ampang, tuan-tuan pergi HKL, tuan-tuan pergi yang cancer specialist nun, tuan-tuan dan puan pusat rawatan kanser nun di Putrajaya di sana tuan-tuan dan puan. Tengok macam mana manusia tuan-tuan, macam mana manusia hidup di hujung-hujung usia mereka. Kebanyakan mereka hidup di hujung usia walaupun mereka dia muda-muda lagi telah dilanda oleh berbagai-bagai jenis kanser dan sebagainya. Bayangkan tuan-tuan dan puan yang terkena jangkitan COVID tuan-tuan. Kalau mereka masuk dalam kategori 3, kategori 4 dan kategori 5. Kategori 5 memang memerlukan tuan-tuan ditelangkupkan tuan-tuan untuk mendapatkan oksigen, walaupun ada oksigen lagi tuan-tuan memang mendapatkan bantuan oksigen ditelangkupkan dan ditidurkan tuan-tuan, ditidurkan. Bayang tuan-tuan dan puan. Bayang apa kata isteri, bayangkan hati suami, bayangkan hati anak-anak dalam keadaan yang sedemikian tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jadi ini kita tidak alhamdulillah. Saya pun tuan-tuan COVID positif, tapi saya rasa saya kategori 1, kategori 2. Mungkin nak masuk kategori 3 tapi tak sampai kategori 3 lagi. Alhamdulillah. Ini semua Allah bagi kepada kita tuan-tuan. Ini pun nikmat yang Allah bagi kepada kita. Bayangkan orang tidak boleh bernafas. Bayangkan langnya tuan-tuan, lang paru-paru sudah tidak berfungsi. Bayangkan macam mana nak menyebut udara. Bagaimana nak bernafas tuan-tuan, bagaimana nak bernafas. Bagaimana seksanya kalau bernafas tak habis. Kalau bernafas hanya setengah saja, bernafas hanya suku saja. Macam mana alat bantuan pernafasan kena ada 24 jam. Masya-Allah. Itu saudara yang saya muliakan sekalian. Kita kesihatan. Alhamdulillah. Anak-anak sihat, isteri sihat, suami sihat, mertua sihat, ayah sendiri, mak sendiri sihat, abang adik kakak pun sihat. Alhamdulillah. Dan nama kesihatan ini itu kesihatan fizikal. Satu lagi tuan-tuan is kesihatan mental kita ni, Alhamdulillah. Walaupun kita berada dalam keadaan sekarang tuan-tuan dan puan dalam 2 minggu yang lepas kita cerita tentang kesihatan mental tuan-tuan. Macam mana masalah-masalah depression, masalah-masalah orang tuan-tuan dan puan menangani COVID-19 ini. Ada yang tuan-tuan dan puan memerlukan rawatan mental tuan-tuan dan puan Ada yang memerlukan rawatan-rawatan yang lebih daripada mental itu. Separuh gila begitu tuan-tuan dan puan Ada yang membunuh diri. Angka membunuh diri tuan-tuan dan puan didapati meningkat naik angka membunuh diri di Malaysia ini tuan-tuan dan puan. Ini yang berlaku. Dan alhamdulillah kita tuan-tuan dan saya yang sedang menonton program ini, alhamdulillah kita masih lagi siuman tuan-tuan. Masih lagi dapat berpuasa ni 9 Muharram ni. Besok puasa tuan-tuan. Besok Ashura. Hari yang ke-10 Muharram besok. Kita minta kepada teman-teman besok tuan-tuan kesihatan kita baik hari ini dan kita minta baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan kita untuk membolehkan kita berpuasa 10 Muharram pada besok pagi tuan-tuan insya-Allah. Tadi kita berpuasa alhamdulillah 9 Muharram kita berpuasa tadi. Insya-Allah tuan-tuan dan puan Allah terimalah. Inilah dia tu. Jadi kalau kita sihat tuan-tuan dan puan boleh berpuasa. Kita sihat besok ditakdirkan panjang umur besok puasa tuan-tuan 10 Muharram. Puasa Ashura kita tuan-tuan. Kita makan bubur Ashura, kita puasa pula, kita raikan 10 Muharram itu masya-Allah dengan kita berkhidmat kepada Allah, dengan kita menyembah Allah, dengan kita beribadat lebih intens, more intense ibadat kita dalam 10 Muharram dan hari-hari yang berikutnya insya-Allah. Itu kerana kita sihat tuan-tuan, kerana kita sihat. Tadi fizikal kita sihat, mental intelektual kita sihat, satu lagi emotional tuan-tuan. Emotional pun kita sihat. Tak adalah nak marah-marah yang bukan-bukan. Tak adalah nak memekik-mekik yang bukan-bukan dalam rumah. Tak adalah yang nak menendang pintu, nak menendang meja dan sebagainya. Tak adalah nak melempar pinggan, nak melempar piring dan sebagainya. Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Aman. Saya harap tuan-tuan, insya-Allah. Inilah tuan-tuan, emosi kita ni, emosi. Kena jaga emosi. Kena hormati isteri, hormati suami. Hormati anak-anak, hormati adik-beradik.
hormati mak mertua, ayah mertua, hormati ibu dan ayah, hormati yang lebih tua daripada kita, tuan-tuan. Hormati jiran, tetangga dan sahabat andai kita, tuan-tuan. Kita mesti, tuan-tuan, mesti menunjukkan dengan adanya kesihatan emosi kita ni, tuan-tuan, yang kita emotionally balance ni, maka kita tunjukkan kepada masyarakat bahawa kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita tidak ditimpa oleh emosi yang tidak dapat dikontrol. Sebaliknya kita emosi stabil, emosi kita ni, tuan-tuan, harmoni emosi kita ni. Mari kita gunakan, tuan-tuan, untuk kita membawa Islam dalam kehidupan kita, membawa Islam dalam family kita. Takut nanti, tuan-tuan, kalau tak sempat nanti. Manalah tahu, tuan-tuan, emosi ni boleh berlaku bila-bila. Macam-macam perkara, tuan-tuan, yang boleh menyebabkan emotional instability ni. Macam-macam perkara, tuan-tuan. Jadi setakat ini, tuan-tuan, kita seronok. Kita boleh sembahyang, kita boleh angkat takbir, kita boleh rukuk dan sujud, kita boleh sujud lama-lama sikit, kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh menjiwai ibadah kita, kita boleh menjiwai ibadah kita, tuan-tuan. Masya Allah, bukan mudah, tuan-tuan, nak berikan menjiwai ibadah kita itu. Alhamdulillah, kerana emosinya stabil, emosinya harmoni, kita dapat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tak boleh, tuan-tuan, angkat saja takbir dia tak boleh, dia ganggu. Bukan begitu saja. Ada orang gangguannya lagi dahsyat, tuan-tuan. Tak buatan nak semayang, tak suka nak semayang, tak terasa nak semayang, tak rasa bersalah tak semayang, kerana emosi tak stabil, tuan-tuan. Ini berlaku, tuan-tuan. Ada orang rumah depan masjid, tapi tak pernah keluar ke masjid, tak pernah pergi ke masjid. Musim tidak COVID pun, tuan-tuan. Jadi ini emosi. Ada kaitan dengan emosi. Mudi, tak tentu arah. Mudi, tuan-tuan puan. Kadang tak tegur mak dengan tak tegur ayah. Kalau mak ayah duduk di rumah kita, tak tegur isteri kadang-kadang berminggu-minggu, tuan-tuan. Emosi. Kita pun tak tahu kadang-kadang. Sampai rumah tu, tuan-tuan, ahli-ahli rumah, ahli keluarga teka-teki. Meneka-neka, apa dah jadi ni? Emosi. Jadi kesihatan emosi ni, emotional health ni, sangat-sangat penting, tuan-tuan, untuk kita. InsyaAllah. Tapi macam mana nak dapat, tuan-tuan? Macam mana nak dapat Islam? Nanti saya sebutkan. Macam mana Islam boleh bantu kita, tuan-tuan? Macam mana sembahyang boleh bantu kita? Macam mana ibadat boleh bantu kita? Macam mana akidah boleh bantu kita? Macam mana pancaran akhlak boleh membantu kita mendapatkan emosi yang stabil ini? Dan yang keempat, tuan-tuan, ialah kekuatan spiritual, tuan-tuan. Kekuatan spiritual. Allah seronoknya, tuan-tuan. Saya umur 73, nak masuk 74 dah umur saya, tuan-tuan. Seronoknya sekali-sekali kita bertahajud malam-malam, walaupun mungkin tak bangun pukul 3.30 pagi. Saya tak bangun pukul 3.30 pagi lah, tuan-tuan. Agak lewat sikit. Tetapi masih boleh lagi. 2 rakaat, 3 rakaat sembahyang tahajud, 2 rakaat sembahyang taubat, 2 rakaat sembahyang hajat, 3 rakaat sembahyang witir. Masih dapat dibuat, tuan-tuan puan. Tuan-tuan bangun pukul 4.45, pukul 5 pun, sekarang ni azan pukul 6. Tempat saya ni 6:1 minit. 6:1 minit azan subuh, tuan-tuan. Masih boleh buat lagi. 3 rakaat ke 4 rakaat ke sembahyang tahajud, 2 rakaat sembahyang taubat, 2 rakaat sembahyang hajat, 3 rakaat sembahyang witir, doa, wirid sikit, doa sikit, tuan-tuan, sebelum pukul 6:1 minit sebelum azan. Alhamdulillah. Dan kita boleh buat. Inilah yang nak dibuat, tuan-tuan. Inilah yang nak dibuat. Habis, tuan-tuan puan, baca Quran. Baca Quran. Kalau misalnya yang saya kata tadi, tuan-tuan, yang orang yang umur 80 tahun tadi, pensioner tadi, boleh baca satu hari 5 juzuk. Kita baca. Kita baca 2 muka surat. 2 muka surat. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan. Di Al-Quran dia ada 600 sikit lebih. 620 begitu muka surat. Jadi Alhamdulillah. Satu hari 2 muka surat, 3 muka surat, tuan-tuan. Lama kelamaan, tak sampai setahun dah kita dah boleh khatam Al-Quran, tuan-tuan. Bacalah Al-Quran, tuan-tuan. Bacalah Al-Quran. Bacalah Quran. Saya nak minta adik-adik, nak minta anak-anak, minta anak muda kita, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Tadi saya dah sebut kesihatan fizikal, kesihatan mental, intelektual, kesihatan emosional, satu lagi kesihatan spiritual. Alhamdulillah, tuan-tuan. Semuanya, tuan-tuan, interdependent di antara satu dengan lain. Semuanya, tuan-tuan, saling mutual complementarity antara satu dengan lain. Dan saling kuat menguat di antara satu dengan lain. Satu lagi, tuan-tuan, yang kata masa lapang tadi. Ada 2 perkara yang manusia tertipu. Satu, nikmat kesihatan. Satu, nikmat masa lapang. Allah, tuan-tuan. Pencen, orang pencen.
Sekarang ni COVID-19 ni, work from home. Allah tuan-tuan, berapa minit sangat kita kerja daripada rumah ni tuan-tuan. Kita juga tuan-tuan banyak masa. Tuan-tuan kalau toleh-toleh ke belakang, kita kat 2 tahun ni tuan-tuan. Kalau tuan toleh ke belakang, masa yang diperuntukkan kita berada di rumah kebanyakannya ni, masa COVID-19 ni, tak juga maju dari segi sembahyang, tak juga ada kemajuan dari segi Quran, tak ada juga kemajuan daripada sembahyang-sembahyang sunat, tak ada juga kemajuan daripada zikir dan doa, tidak ada juga kemajuan untuk mendidik anak dan isteri, tidak ada kemajuan juga untuk membawakan warna agama dalam keluarga kita, tak ada juga kemajuan untuk menyuntik jiwa agama dalam keluarga kita, tak ada kemajuan dalam melihat warna-warna agama dalam rumah kita. Masya Allah tuan-tuan, bila lagi tuan-tuan? Bila lagi? Masa lapang ni, inilah masa nak diisi tuan-tuan. Inilah masa nak diisi. Apa yang kita nak isi tuan-tuan dan puan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nak isi dengan kebesaran Allah, kebesaran Allah, kebesaran Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Isilah dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengharapkan tuan-tuan dan puan, isilah dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sahutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahutlah tuan-tuan, sahutlah tuan-tuan. Tuan-tuan dengar satu hari 5 kali. Daripada corong-corong masjid, corong-corong surau kita dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala salah, hayya ala falah. Sambutlah tuan-tuan, sambutlah. Lapangkanlah masa tuan-tuan, lapangkanlah masa sembahyang berjamaah di antara kita ahli keluarga. Lapangkan masa sembahyang sunat tuan-tuan. Qabliyah dan ba'diyahnya tuan-tuan. Lapangkanlah masa untuk sembahyang isyraq, sembahyang sunat duha. Lapangkanlah masa tuan-tuan. InsyaAllah bangun pagi tuan-tuan. Pukul 5 pun tak apa. Pukul 5 bangun pagi. Macam saya kata tadi. Tahajud 2 rakaat. Taubat 2 rakaat. Hajat 2 rakaat. Witir 1 rakaat. Lepas tu kita menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang perlu kita lakukan tuan-tuan. Inilah masa lapang. Ini masa lapang banyak. Allah mesti tanyakan. Allah tanyakan kita, Hasan, waktu masa lapang kau tu tahun COVID-19 ini, dekat 2 tahun kau di bumi Malaysia, kau buat apa Hasan? Kau buat apa? Catatan daripada malaikat tak menunjukkan ada kemajuan. 2 tahun tak ada kemajuan. Kau tak baca Quran, kau tak buka kitab hadis, kau tidak mendidik ilmu-ilmu agama anak isteri kamu. Kamu tidak bawa agama, cari agama dalam keluarga kamu. Kamu tidak ada aktiviti agama dalam rumah tangga kamu. Kamu tidak ada kelas-kelas agama dalam rumah kamu sendiri. Kamu tidak ada bacaan-bacaan ilmu, buku-buku ilmu dalam rumah tangga kamu sendiri. Macam mana tuan-tuan dan puan? Inilah yang kita fikirkan. Macam mana kita nak anak-anak kita tuan-tuan dalam masa ini memikirkan macam mana. PDPR pun PDPR lah tuan-tuan. PDPR lah. Tapi saudara-saudara, sama ada mak dan ayah, guru-guru dan sebagainya. Apa profession kita pun, zaman COVID-19 ini masih ada ruang masa yang agak banyak jika dibandingkan waktu tidak musim COVID. Waktu tidak COVID, kita keluar rumah biasanya pukul 7 ataupun 6.30. Dan kita balik sampai rumah dalam pukul 6, pukul 7 malam, tuan-tuan. 12 jam kita berada di luar. Tapi sekarang ni, tuan-tuan, siang ada di rumah, pagi ada di rumah, tengah hari ada di rumah, petang ada di rumah. Nak keluar pun tak boleh keluar. Tak boleh, saya saja nak keluar tak boleh. Takut, tuan-tuan, takut. Kena pakai double mask. Lepas tu pakai lagi face shield. Allah, tuan-tuan. Pun masih ada ketakutan lagi. Anak-anak saya dah selalu ingatkan saya, ayah jangan keluar, ayah. Ayah jangan keluar, ayah. Ayah jangan keluar, ayah. Kalau saya betul-betul saya hormati ya, saya hormati dengan restriction yang diberikan oleh anak-anak kepada saya atas nama menjaga supaya ayah sihat, supaya mama pun sihat dan sebagainya. Jangan keluar. Biar dia yang pergi, biar dia yang muda. Oleh kerana yang muda ni antibody lebih kuat sikit daripada yang tua macam saya ni. Kita jangan keluar. Anak saya berapa kali cakap jangan keluar. Tapi tuan-tuan dan puan, bila kita jangan keluar duduk di rumah ni, saudara mari kita tidur boleh tidur, tak ada masalah tuan-tuan. Tidur boleh tidur, TV boleh tengok TV, tak ada masalah. Telefon boleh tengok telefon, tak ada masalah. Tetapi tuan ni, adakah paling tidaknya tuan, satu hari itu, paling tidaknya tuan-tuan 50% daripada masa kita ni gunakanlah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Only 50%. 50%. If it could be more, if you can do it more and give more, tuan-tuan dan puan. Tapi saya hanya nak appeal pada diri saya. Hasan, bagilah 50% of your prime time, daily prime time digunakan untuk
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ni masa Allah tanya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa manusia dalam kerugian. Dan Allah dah sebut, demi masa manusia dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali mereka yang beriman. Wa 'amilus solihat, mereka yang melakukan amal saleh. Kecuali mereka yang beriman. Wahai tuan-tuan, sahabat-sahabat saya yang sedang menonton program ini, anak-anak yang dikasihi, ibu ayah yang dikasihi, para penonton yang dimuliakan sekalian. Wahai teman-teman yang dikasihi, kasihilah Allah, sayangilah Allah, cintailah Allah, tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq, mereka berpesan-pesan kepada yang benar. Mereka berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Banyak pesan-pesan, tuan-tuan. Pesan. Kita nak mati ni. Saya umur 73, 74 ni. Rasa nak mati, tuan-tuan. Rasa nak mati dah. Pesanlah kepada isteri. Pesan kepada anak. Pesan, tuan-tuan. Pesan kepada harta. Boleh kita pergi. Bagi kepada company untuk jaga harta kita. Bila kita mati nanti, tuan-tuan. Ini dia. Ini dia hibah dia. Ini dia hibah dia. Bentangkan, tuan-tuan, kepada anak-anak. Dah ada pembagian masing-masing. Tapi tuan-tuan, itu harta kita. Tapi sekarang ni harta yang nak ditanam dalam bentuk Islam, iman, takwa dan ihsan. Inilah hartanya. Harta yang itu tak boleh bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi harta namanya Islam, harta namanya iman, harta namanya takwa, hartanya namanya ihsan. Inilah yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan, mati anak Adam semuanya tinggal, tuan-tuan. Mati anak Adam semuanya tinggal. Rumah tinggal, kereta tinggal, duit bank tinggal, kerja tinggal, title tinggal. Tak kisahlah. Tun pun tinggal, Tan Sri pun tinggal, Datuk Sri pun tinggal, Datuk pun tinggal. Tinggal semua, tuan-tuan. Anak yang disayang pun tinggal, isteri yang disayang pun tinggal, menantu tinggal, mertua tinggal. Semua, tuan-tuan. Teman masjid tinggal, teman sama-sama dengan bisnes dengan kita pun tinggal. Semua tinggal, tuan-tuan. Semua tinggal. Yang mengikuti mayat 3 perkara. Apa dia? Amal jariah. Amal jariah. Amal jariah kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tuan-tuan. Itu yang mengikuti kita. Nombor 2, ilmu yang dimanfaatkan. Tuan-tuan, carilah ilmu. Ilmu cari dulu. Ilmu akli, ilmu nakli. Ilmu akli, ilmu nakli. Ilmu akli, ilmu untuk hidup di dunia. Ilmu nakli, ilmu untuk berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, tuan-tuan. Dua-dua must go in parallel. Ilmu dunia, ilmu akhirat must go in parallel. Complete parallelism between dunia dengan akhirat, insya-Allah. Ilmu akli dunia, ilmu nakli untuk akhirat. Tuan-tuan, insya-Allah. Jadi kita harap wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan dengan hak dan berpesan dengan penuh kesabaran. Tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, masa lapang ni jangan Allah tanya. Allah tanya kita. Masa pagi Allah tanya. Masa tengah hari Allah tanya. Masa petang Allah tanya. Masa malam Allah tanya. Semuanya penggunaan masa kita ni being recorded almost every day in fullest detail. In full detail, tuan-tuan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik itu akan dirakam oleh malaikat sehingga sebesar zarah. Yang buruk itu akan dituliskan juga sehingga sebesar zarah. Jadi tuan-tuan, kita insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan tadi macam physical, lepas tu intellectual saya katakan tadi, tuan-tuan di kesihatan saya dah sebut tadi. Tapi yang masa lapang, tuan-tuan, masa lapang ni banyak kita nak gunakan. Kita tengok orang-orang miskin. Kalau tidak ada apa-apa, tuan-tuan, frontline ni dalam masa Covid ni, kita buat volunteerism, tuan-tuan. Voluntary. Kita daftar diri kita. Tuan-tuan, kalau seperti pergi Eropah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Eropah, di benua Amerika dan sebagainya, kebanyakannya supermarket, kebanyakannya shop assistants, tuan-tuan. Orang berumur 70, 80 tahun, tuan-tuan. Orang tua-tua bekerja, tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah Eropah, tuan pergi England, tuan pergi Perancis, tuan pergi Germany, tuan pergi Norway, Sweden. Orang tua-tua, tuan-tuan. Orang tua-tua bekerja. Maknanya tak ada orang yang duduk-duduk termenung-menung begitu. Adalah, tuan-tuan. Tapi mungkin in a fully incapacitated because of diseases dan sebagainya, penyakit illness.
mereka tidak dapat. Tetapi kebanyakan tuan-tuan diasuh sampai tua pun menyumbang. Menyumbang menjadi manusia yang produktif, tuan-tuan dan puan. Jadi kita harap, insyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan. Jadi saya akhirnya mengakhirkannya sebelum saya menutup program ini, tuan-tuan dan puan. Saya nak menyebutkan tuan-tuan ada beberapa perkara, tuan-tuan, beberapa perkara. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan, jangan lupa sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai, tuan-tuan. Tolong, tuan-tuan. Dan inilah yang kita kena fikirkan, tuan-tuan. Minta anak kita fikir sama, minta diri kita fikir sama, minta keluarga kita fikir sama. Kita nak menubuhkan, membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. 15 ke 12 juta, besar, tuan-tuan. Dia punya pusat Islam saja boleh menampung 300 ke 400 orang, tuan-tuan. Modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Kita nak latih manusia. Tak ada benda latihan macam ini, tak ada dalam dunia, tak ada di Asia, tak ada di Malaysia, tak ada di Selangor. Ini satu-satunya yang kita akan bangun di Bukit Ceraka nanti, tuan-tuan, insya-Allah. Namanya, tuan-tuan, Kompleks Anjung Husnul Khatimah, memberi ilmu, namanya ilmu pendidikan hujung usia. Mati dalam Husnul Khatimah. Sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tuan-tuan dan insya-Allah bantulah, tuan-tuan. Bantu. Semuanya on non-profit making. Semuanya voluntary, tuan-tuan. Semuanya. 15 ke 20 juta itu kita nak pungut, kita nak kutip, kita nak merayu kepada business houses, kita nak merayu kepada syarikat-syarikat korporat, nak merayu kepada individu-individu korporat dan sebagainya. Teman-teman, tuan-tuan, kalau boleh, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan sumbang bulanan, tuan-tuan, sumbang bulanan. RM10 sebulan, RM50 sebulan, RM100 sebulan, tuan-tuan. Bulanan kita menyumbang. Kita perlukan sangat. Dalamnya ada pusat Islam, masjid, tuan-tuan, pusat Islam besar, tuan-tuan. Siapa-siapa yang datang di sana, tuan-tuan, bermojul-mojul nanti. Pagi pukul 4.30 semuanya turun ke pusat Islam. Semua akan turun ke pusat Islam. Apa nak buat, tuan-tuan? Setiap hari 2 atau 50 orang, 2 atau 50 orang, 2 atau 50 orang. 3 hari 2 malam, habis balik, orang lain masuk. 3 hari 2 malam, habis balik, orang lain masuk. Mereka datang daripada Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, Brunei, Singapura, Selatan Thailand, Indonesia. Mereka akan datang bersama-sama dengan kita. 250 orang, 250 orang. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam dalam satu keselesaan. Hotel 3 bintang, tuan-tuan. Sajian makanan hotel 3 bintang. Penginapan hotel 3 bintang, insya-Allah. Kepada miskin, yang anak yatim, free of charge, tuan-tuan. Free of charge. Kepada tuan-tuan yang mampu, tuan-tuan dermalah, tuan-tuan. Dermalah. Di pintu-pintu nanti, pintu-pintunya, tuan-tuan, ada tabung-tabung besar. Masukkanlah derma. Kalau makan 3 hari 2 malam, tuan-tuan, penginapan 3 hari 2 malam, malam, tuan-tuan, makanan 3 star hotel, ada gimnasiumnya, satu laki-laki, satu perempuan gimnasiumnya, semuanya, tuan-tuan, fully aircon dan sebagainya. Tuan-tuan, tengoklah, tuan-tuan, fikirlah berapa yang nak dimasukkan dalam tabung itu, insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, itu sijil wakaf tunai. Yang kedua, saya harap tuan-tuan dan puan, insya-Allah, ada 2 perkara dekat sini, tuan. Satu, kita dah ada satu package, tuan-tuan, yang saya dah rakam, namanya Langkah ke Syurga. 15 siri Langkah ke Syurga. Setiap satu siri itu dalam 6-7 minit. Tuan-tuan dapatkan, tuan-tuan? Dapatkan. Tuan-tuan, dengarkan, mainkan, tuan-tuan, mainkan, dengarkan. Dan kalau dapat lepas semayang, tuan-tuan, kumpulkan anak-anak, dia 5-6 minit je, 5-6 minit. Mainkan sekejap, dengar sekejap, tuan-tuan. Dengar daripada saya, tuan-tuan. 15 siri Langkah ke Syurga. Macam mana nak jadi ahli syurga, macam mana nak jadi calon syurga, apa sifat-sifat calon syurga, apa kerja-kerja calon syurga, apa ibadah calon syurga, macam mana nanti di syurga. Tuan-tuan, 15 siri, tuan-tuan. 6-7 minit, 15 siri. Tuan-tuan, dapatkan tu. 20 minit, RM20 ni, tuan-tuan, upah memproses je. Kita proses, tuan-tuan. Video ni kita proses, tuan-tuan. Kita proses keluar belanja, tuan-tuan. Bukan kita ada keuntungan apa-apa pun, saja nak bagi di dakwah kita. Kita bagi RM20 saja, tuan-tuan. 15 siri, RM20. Satu lagi, tuan-tuan dan puan, laporan webinar 1. Laporan webinar 1 juga RM20, tuan-tuan. Ini 3 jam. Video ni 3 jam, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok sikit-sikit. Pembentangan saya, pembentangan Ustazah Muzayyana Abdullah, tuan-tuan dan puan. Webinar 1 yang berlangsung pada 26 hari bulan 6 dulu, tajuk dia, tuan-tuan, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Masya Allah, tuan-tuan. Satu package, RM20 juga, tuan-tuan. Hanya nak bayarkan processing itu. RM20, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ada video dalam 3 jam punya video. Sikit-sikit tengok. Satu hari tengok 15 minit.
Masya-Allah, sangat berartilah tuan-tuan dan puan. Dan saya harap tuan-tuan akan dapatkan video-video ini. Tuan-tuan tolonglah tuan-tuan, dapatkan video. Dan tuan-tuan dan puan, yang tuan-tuan bayar RM20 itu, duit proses tu kita masukkan dalam tabung pembinaan Anjung Husnul Khatimah. Inilah caranya tuan-tuan kita buat untuk mengumpul dana Anjung Husnul Khatimah. Yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga saya nak sebutkan ya tuan-tuan dan puan, jadual kita. Jadual mingguan. Tuan-tuan dapatkan jadual mingguan. Ikutilah kita tuan-tuan, ikuti kita. Bukan saya bercakap, profesor-profesor, doktor-doktor, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ahli-ahli profesional yang berfikiran fikrah Islam. Bercakap tuan-tuan dan puan. Malam 9 suku, pagi pukul 7. Malam 9 suku, pagi pukul 7. Besok pagi tuan-tuan, kita ada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Abbas. Besok pagi, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Abbas. Popular ni Ustaz, popular ni. Besok pagi pukul 7 tuan-tuan. Malam dia insya-Allah kita ada Ustaz Dr. Izwan Dr. Izwan insya-Allah tuan-tuan dan puan Dr. Izwan besok bersama dengan Ustazah Muzayyana tuan-tuan dan puan malam Jadi kita ada program-program yang macam itu tuan-tuan. Tuan ikutilah program ni. Tapi nak eloknya tuan-tuan ada jadual. Jadual free tuan-tuan boleh dapatkan dalam Telegram ada, dalam Facebook ada, dalam Instagram kami ada. Tuan-tuan sekarang ada dalam Twitter, pun ada tuan-tuan. Insya-Allah dalam beberapa hari kita tengok ada Twitter pula Semuanya tuan-tuan mudah saya. Saya punya ni Datuk Dr. Hasan Muhammad Ali. YouTube-nya Datuk Dr. Hasan Muhammad Ali. Instagram-nya Datuk Dr. Hasan Muhammad Ali. Facebook-nya Datuk Dr. Hasan Muhammad Ali. Kita ada yang barunya TikTok tuan-tuan. Ini saya kata TikTok. Tuan-tuan dan puan TikTok, kita ada TikTok. Saya diminta oleh teman-teman untuk membuka akaun TikTok tuan-tuan Akaun TikTok ni kebanyakan orang berumur dalam belasan tahun sampai ke 30 tahun. Jaranglah umur orang 70 tahun ni ikut main TikTok ni, jarang tuan-tuan dan puan. Tapi saya bersetuju untuk buka akaun ni sebab saya dah rakamkan tuan-tuan 50 siri. Nama siri itu tuan-tuan, amalan kenit pahala melangit. Amalan kenit pahala melangit. Masya-Allah. Amalan kenit pahala melangit, saya dah rakam 50 siri. Hari-hari tuan-tuan. Siri 1, besok siri 2, besok siri 3, besok siri 4. Lamanya 1.5 minit. 1 minit setengah je tuan-tuan. Dalam TikTok ni tak boleh banyak. Di maksimum 3 minit. Tapi saya buat dalam 1 minit setengah saja tuan-tuan. Dia menyentuh persoalan-persoalan. Apa dia benda-benda tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tawaran menggunung, tawaran melangit tawarannya. Dengan amalan-amalan yang sikit, kenit aja amalan tuan-tuan. Itu yang saya tengok satu persatu. Dah 50 rakaman saya buat. Masuk besok tuan-tuan. Masuk besok. Dan masuk kali yang ke-6. Besok kali yang ke-6. Siri yang ke-6 besok tuan-tuan. InsyaAllah. Tuan-tuan pergi TikTok. TikTok, Datuk Dr. Hasan Muhammad Ali. TikTok tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kepada Datuk Dr. Hasan bin Muhammad Ali. Jadi insyaAllah tuan-tuan. Kemudian yang saya nak sebutkan tuan-tuan. Selain daripada itu, kita punya usrah keluarga tuan-tuan. Usrah keluarga. Saya harap tuan-tuan dan puan insya-Allah dan saya ada 11 sekarang ni keluarga-keluarga tuan-tuan yang kita berusrah dengan mereka online tuan-tuan dan puan Kalau keluarga tuan-tuan nampaknya lemah sikit, anak-anak lemah sikit nak sembahyang, lemah sikit nak bangun pagi, lemah sikit untuk buka-buka TV, radio yang berunsur agama. Boleh keluar bilik, tak ada kurung dalam bilik saja, entah apa dia buat dengan dia punya games dia, dengan dia punya gadget-gadgetnya. Kita pun tak tahu apa mereka buat dalam bilik-bilik masing-masing. Tuan-tuan, kalau masalah ini kita hadapi, tuan-tuan kontak saya. Terus kontak saya. Tuan-tuan semua keluarga yang dah dibuat, yang peringkat yang pertama tuan-tuan, 11 keluarga yang ada dengan saya ni, termasuk keluarga-keluarga kami yang dekat-dekat ni tuan-tuan dan puan alhamdulillah, program yang pertama pun telah menghasilkan sesuatu perubahan yang sangat besar kepada keluarga itu dari segi memaparkan warna-warna agama dalam keluarga. Ini yang penting tuan-tuan, inilah yang penting nak dibuat. Kami bantu, kami ada dekat 15 orang ustaz dan ustazah. Kita ada unit khas namanya Usrah Keluarga yang membantu tuan-tuan percuma tuan-tuan, percuma tuan-tuan. Semuanya percuma atas nama dakwah kita lakukan dengan percuma tuan-tuan insya-Allah. Kontak saya itu kontak saya terus tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan buku kita, buku jangan lupa tuan-tuan Buku kita ada 3 buku tuan-tuan insya-Allah 3 serangkai. Kita panggil 3 serangkai. Buku dalam bentuk physical book pun ada, dalam bentuk e-book pun ada. Dapatkanlah tuan-tuan, bacalah tuan-tuan, baca. Buku yang pertama tuan-tuan namanya Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Yang ini tuan-tuan kita akan webinarkan pada 28 hari bulan 8. Hari ini besok 19 hari bulan tuan-tuan, 28
maknanya tinggal 9 hari lagi tuan-tuan. 9 hari saja lagi, 9 hari saja. Hari Sabtu pukul 9.30 pagi sampai pukul 1 tengah hari. 9.30 pagi sampai setengah pagi. Hari Sabtu tuan-tuan, 28 dari bulan 8, free. Percuma tuan-tuan, percuma. Daftarlah suami isteri. Yang mendaftar saja, walaupun percuma, berdaftar dapat tengok, tak daftar tak dapat tengok tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita hendak 500 orang saja tuan-tuan. 500 orang saja untuk ikuti program ini. Mesti tuan-tuan kena ikut sebab kita nak cerita mati dalam husnul khatimah. Macam mana nak mati dalam husnul khatimah? Kenapa mesti mati dalam husnul khatimah? Apa amalan-amalan untuk mati dalam husnul khatimah? Macam mana salat untuk mati dalam husnul khatimah? Macam mana Quran untuk mati dalam husnul khatimah? Macam mana hati kita untuk mati dalam husnul khatimah? Macam mana aliran darah daging kita untuk mati dalam husnul khatimah? Macam mana persediaan kita untuk mati dalam husnul khatimah? Semuanya akan dibincang pada 28 bulan 8 ini. Tuan-tuan, suami isteri dan anak-anak, minta anak-anak sekali datang ikuti tuan-tuan dan puan insya-Allah dalam program kita ini. Tuan-tuan hanya bagi nama, bagi nombor telefon, bagi email, bagi alamat. Nama, nombor telefon, email, alamat. Tuan-tuan boleh kontak kita, kita daftarkan terus tuan-tuan dan puan. Kita tidak hanya 500 orang saja, 500 orang. Lebih 500 kita punya aplikasi ini tak boleh terima lebih daripada 500 orang. Percuma tuan-tuan, percuma. Okey, yang akhirnya tuan-tuan dan puan kita punya TikTok ni. Saya harap tuan-tuan pergilah kepada TikTok. Tuan-tuan kembangkanlah. Bagi anak-anak kita, minta anak-anak kita tengok TikTok ni tuan-tuan. Hari-hari. Tuan-tuan boleh buka saja tuan-tuan. TikTok Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. TikTok. Tuan-tuan akan tengok nanti. Saya address kebanyakan kepada remaja, kepada golongan muda. Itu saya punya target group. Yang lain-lain ibu bapa pun inklusif masuk. Tuan-tuan nampak masyarakat yang luas pun masuk. Tapi saya punya main audience saya ialah anak-anak remaja umur 13 tahun sampailah kepada 22 tahun, 23 tahun macam ni tuan-tuan insya-Allah. TikTok Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Jadi kemudian tuan-tuan insya-Allah kita punya Telegram. Jangan lupa Telegram kita tuan-tuan. Pergilah kepada Telegram kita tuan-tuan. Pergilah pada Telegram. I am urging you tuan-tuan. I mean the content of the Telegram is simply fantastic tuan-tuan. Awesome Macam-macam ada dalam tu. Semuanya untuk menyediakan satu suasana persekitaran Islam dalam kehidupan kita, waktu kita muda, waktu kita dewasa, tua, kita mesti hidup dalam suasana persekitaran Islam yang namanya ekosistem, Islamic ekosistem, untuk kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah sayang kepada kita dan kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para penonton yang nanti sekalian saya rasa begitu sajalah. Hanya saya ingin menyebutkan besok pagi, tuan-tuan, besok pagi insya-Allah Ustaz Muhammad Nazri Abbas bersama dengan kita pukul 7 besok dan pukul 9.15 malam besok tuan-tuan dan puan kita ada Dr. Izwan bersama dengan Ustazah Muzayyanah besok tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jadi kita harap tuan-tuan akan bersama dengan kita. Tuan-tuan semua menonton besok tuan-tuan, dapatkan jadual-jadual kita tuan-tuan, jadual mingguan tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan supaya ada sebar. Kita nak sebarkan lawan-lawannya free. Tengok ni pun free tuan-tuan. Tapi kita nak mengadakan ni bukannya mudah tuan-tuan. Kita ada technical team kita. Saya pun buat research sikit. Tetap tajuk saya buat research tuan-tuan. Buat research, baca buku itu, baca buku ini dan sebagainya. Tengok hadis, tengok ayat Quran, tengok ulasan-ulasan ulama dan sebagainya, tajuk-tajuk. Begitu juga ustaz-ustaz yang membantu kita tuan-tuan. Mereka well research. Dan tuan-tuan tengok macam mana persembahan mereka. Menarik. Sangat-sangat menarik tuan-tuan. Bahkan yang menyertai kita ni ada doktor-doktor tuan-tuan. Doktor-doktor daripada Singapura, profesor daripada Singapura Dr. Baby Jan daripada Singapura tuan-tuan dan puan alhamdulillah. Dr. Bibi Jan daripada Singapura. InsyaAllah menyertai kita tuan-tuan. Dan insyaAllah hari Sabtu tuan-tuan, hari Sabtu pukul 5.15. Sabtu pukul 5.15. Hari Sabtu ni pukul 5.15 petang kita ada 4 negara namanya Rentas 4 Negara Bawa Obor Islam. Rentas 4 negara bawa obor Islam. Mana negara tu? Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. Pukul 5.30, 5 suku petang tuan-tuan dan puan InsyaAllah orang alim, ustaz-ustaz, orang-orang alim, pejuang-pejuang daripada negara-negara ini akan bersama kita membincang satu tajuk. Tajuknya tuan-tuan, Perentasan 4 negara membawa obor Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan dan puan cukup setakat itu. Terima kasih pada para penonton. Saya tak tahu nak mengatakan syukurnya saya tuan-tuan. Ini pun satu kesyukuran. Tuan-tuan datang, tuan-tuan tengok daripada awal dulu hingga 2 tahun, dekat 2 tahun ni masih lagi top friend tuan-tuan bersama dengan kita tuan-tuan. Saya tak tahulah menggambarkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah berikan kekuatan kepada tuan-tuan, istiqamah kepada tuan-tuan dan puan. Terima kasih yang tak terhingga kepada tuan-tuan dan puan yang bersama-sama dengan kita dan terus mengembangkannya. Tuan-tuan mengembangkannya kepada anak isteri, kepada adik-beradik, teman-teman, sahabat-sahabat tuan-tuan. Inilah dakwah kita. Inilah dakwah kita. Inilah yang berharga. Inilah yang bernilai. Inilah yang menjadi asas prasyarat untuk kita diterima oleh Allah untuk mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.